Bismillahirrahmanirrahim. We continue with the next command dalam SQL atau SQL di bahagian yang kedua, iaitu data manipulation language. Okay. Okay, so ini bahagian yang kita fokus kita lah ya dalam topik SQL ni. So kita panggil sebagai data manipulation language. So DML is used to manipulate data itself. For example, insert, update, delete instruction in SQL. Okay. So dalam Microsoft Access nanti you pergi dekat query. And then kita akan buat dekat situlah dalam bahagian query language dia. Saya akan cuba saya akan try buat kalau saya sempat untuk tunjukkan penggunaan arahan SQL ni dalam Access nanti. Okay, so itu sebabnya kalau kita ada masa nanti saya lebih suka saya direct terus dengan anda sebab senang jadi saya boleh faham nanti mana bahagian yang you tak faham nanti senang nak tanya. So hopefully kita ada masa lah saya boleh tunjukkan dalam penggunaan Microsoft Access ni macam mana kita nak buat query. Okay, dalam DML selalu yang basic kita ada insert, update, delete, select. Okay, so insert untuk add table row, so to enter data into a table, update to modify data in the table, delete, so delete a table row to delete data in a table, select, so list table row to list the content of a table. Okay, so beza arahan DML dengan DDL. DDL kita create dia punya macam rumah kita lah. Kita buat storage dia dulu. Kita buat dia punya foundation dia. Jadi macam nak insert ni dalam DDL kita gunakan create table tadi lah. Okay, so update kita kena alter tadi alter sama ada kita nak modify, kita nak drop nah yang ni yang dalam ni. Jadi kena faham lah konsep DDL dengan DML. Okay. So kebanyakan yang kita fokus adalah di bahagian data manipulation language. Yang ni di bawah query lah, ikut apa yang kita nak senaraikan ataupun apa information yang kita perlukan. Okay. So ini contoh command yang kita akan gunakan untuk insert data into a table. Jadi awak gunakan perkataan insert into. Yang ini adalah dia punya syntax dia. Macam kita buat programming kan. Kalau you nak print, you kena buat, saya pun dah lama tinggal saya lupa. Print F ke print apa lagi C out, C in kan. Jadi kena ikutlah. Jadi dalam SQL dia ada dia punya command lah. Jadi awak akan gunakan insert into, perkataan insert into diikuti dengan nama table, values, values kena ada S kat sini, dia punya ni, diikuti dengan senarai dia lah. Yang ni yang kita panggil sebagai relational schema tu yang kita buat dalam ERD kan. Jadi senaraikanlah dia punya nama-nama attribute dia. Okay. So ada dua pendekatan dekat sini. Biasanya kita akan gunakan yang style yang pertama ni lah, yang insert into, nama table, value dia apa, data dia. Kita tengok contoh. Okay, so ini mudah saja, macam kita nak masukkan kita punya nama table dengan kita punya field. Okay, so contohnya kita ada insert into student values, kita bagi terus data-data yang kita nak senaraikan dalam kita punya table tu. Okay, jadi kalau dalam soalan nanti kalau dia tak bagi ni, you create je lah sendiri data you. Okay, okay. So apa kaitannya dengan insert into value dengan kita punya DDL tadi? Okay, so contohnya kita tengok dekat sini student kan. So you tengok dekat you punya create table. Okay, so kita create table tadi. Saya tak boleh nak buka dia banyak-banyak sangat dekat Meet ni dia macam susah sikit. Okay, dekat student ni tengok kita ada student ID, student name, student program dan student CGPA. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 variable lah yang kita akan masukkan data. So kita create kan ada 4 variable. Jadi bila kita insert value, kita nak insert lah, insert student ID, insert student name, student program dengan CGPA ni.
Okay, jadi dekat dalam kita punya DML, so ini tugas dalam DML, kita akan insert yang ni student ID, student name, student program dengan dia punya CGPA. So kalau ada 5 lah ya. Kalau kita create 5 tadi dekat kita punya table ni, jadi kena 5 lah ya. Kalau lebih, kalau kurang. Ya, it depends on how many field or how many variables yang kita assignkan dalam kita punya table. Okay. So commandnya kat sini number ni ikut pada jenis variable. Contohnya tadi awak create kan. Ni nak jawab test nanti ni. So kita create dia daripada jenis karakter. Okay, so bila karakter dekat sini karakter, kalau dalam ni anda kena letak ni simbol ni yang ada apa? Full stop, bukan. Ada kurungan ni yang tanda bertindih. Lupa dah ya. Saya pun lupa dia punya ni. Jadi kena ada letak benda ni. Faham ini. Apa kata ni, exclamation mark so itu kalau karakter. Kalau dia adalah number tak perlu ada sebab nanti dia tak boleh buat calculation. Kalau kita assign dia sebagai karakter, variable karakter, kena letak kurungan ni, bukan kurungan, dia ada ni tanda ni. Okay, kalau number hanya buat macam ni je lah, titik perpuluhan. Okay. So ataupun kita boleh buat cara yang kedua, sebenarnya sama je, insert into student name, student ID. Yang ini kita select, maknanya kita pilih mana data yang kita nak masukkan sahaja. Okay, jadi kalau dekat sini kalau dia kata insert into student, maknanya semua variable kena diletakkan nilai dia, value dia. Okay, kalau kita nak masukkan hanya certain data sahaja dahulu, jadi kita akan pilih insert student, kita pilih variable mana yang kita nak masukkan, value dia dan letaklah value dia. Okay, value dia kena sama. Kalau awak kata sini student name, sini the first data mestilah student name. Contohnya, kalau you buat sini student name, tiba-tiba you lupa, you letak sini dia punya ID, jadi dia akan jadi error. Sebab student name you assign sebagai variable, tiba-tiba data dia daripada bentuk number. Jadi dia akan error lah. Ya? Dia akan jadi macam tu. So dia sensitif, case sensitif. Dan dia ikut kita punya arahan ni ataupun command kita, dia akan follow apa yang kita buat. Okay. So ada 3 cara, method yang ketiga kita boleh buat insert into student value. Katalah kita tak ada lagi data, jadi kita assign sebagai null. Null macam kita belajar dalam programming null bukannya zero, dia null empty space sahaja. Null is not a zero dalam programming. Okay, so ada 3 cara untuk kita masukkan data. So pertama, kita listkan semua data berdasarkan attribute yang kita assign dalam create table. Ataupun kita boleh insert value at a certain variable saja, kita pilih attribute mana yang kita nak. And then kita boleh insert data yang, kecuali yang kita kata not null tadilah. Not null maknanya kita punya student ID dengan name tadi not null kan. You tengok balik yang dekat kita punya declaration tadi. Ni kena ingat lah ni, bila saya terangkan kena masuk siap-siap dalam memori you. Sini not null unique dengan not null kan. Jadi maknanya student ID dengan student name ni mesti ada dalam kita punya insert value ni. Okay, sebab kita dah declare dia sebagai not null tadi. Jadi kat sini kita boleh null lah, maknanya kita punya data bagi program dengan ni boleh ada, boleh tak ada data. Okay. Okay, so itu untuk insert data into table. Okay, so ini untuk update data, update data in a table. Dalam DDL kita gunakan alter tadi, alter table. Dalam DML kita gunakan update. Okay, so modify data in a table. So ini dia punya syntax dia. Saya besarkan sikit. Update, nama table, set apa yang kita nak update tadi. Okay, so where apa yang kita nak assign kan, maknanya dia akan refer kepada kita punya primary key. Okay.
So contohnya dekat sini kita update daripada table student, set student name equal to Syafiq, where student yang ni. Maknanya tadi nama dia apa? Tadi nama dia Ahmad kan? Jadi kita nak update sebab dia punya student number dia yang ni. Student number yang ni kita nak update nama. Mungkin kita salah key in nama kan? Jadi kita nak betulkan balik nama student ni. Jadi kita akan kata where student ID equal to ni. Kalau kita tak buat where student ID ni, dia tak tahulah which student yang kita nak updatekan dia punya data. Okay, so update student name Syafiq, student CGPA 3.89, student program AC 220. So where student ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Jadi kita nak ubah semua data dia. Okay, jadi kita akan update lah. Update dan setkan data yang baru untuk siapa? Where. Okay, so where ni refer pada kita punya primary key kita. Okay. Okay, so ini contoh yang lain ya. Contoh yang lain ni saya ambil daripada table employee. Contohnya kita nak update employee, set employee. Dia punya apa ni ya. Where employee number, sesama juga untuk konsep update. Kena update, set, where. Dia punya arahan. Okay. Next, kita pergi pada delete data. So delete data in a table. So delete from table. Okay, so to delete one row of data. Untuk delete satu row of data, kita kata delete from student where student ID equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 tadilah. Okay. So ini kita nak delete student ni saja. Maknanya semua maklumat berkenaan dengan student ni tadi hilang lah. Tapi satu student je lah. Dia tak delete semua student yang lain. Okay. So kalau you kata delete from student, tak ada where kat sini, dia akan delete semua. Semua data yang ada dalam table student tadi akan jadi kosong. Okay. Boleh faham ya? So kalau delete from student, dia delete semua. Kalau ada 30 data dalam ni, 30 lah habis ya, data student. Okay, kalau you kata delete from student where student ID ni hanya data student ni sahaja yang akan di-deletekan. Okay. So ada dua lah delete from ataupun delete from where. Okay, yang ni kita spesifikkan data mana satu yang kita nak delete. Okay. Jadi dalam soalan kena tengoklah, soalan mungkin dia minta anda suruh delete semua data yang ada dalam table tu ataupun dia nak suruh anda delete spesifik data sahaja. Jadi kena faham which command yang akan anda jawab atau yang mana satu yang akan kita gunakan nanti. So dalam query kita akan ada 3 ni, select, from, where. Where ni biasanya syarat lah condition kita. Okay. Biasa kalau kita buat select from boleh, ya. Kalau kita buat where dia akan jadi syarat macam ni tadi. Kita kata delete from student, dia akan delete semua. Yang ni delete from dia ada condition dia where untuk siapa. Okay. Jadi kita akan gunakan perkataan select column name list. Okay. Select apa variable yang kita nak lah daripada table mana, from table name list. Where condition list. So ni kena tengok yang ni. Dia punya argument ni. Kat sini kita panggil argument lah, maknanya arahan apa yang kita nak tuliskan. Okay. So all queries are based on the select command. Select column name list from table name list where condition list. So inilah yang akan kita manipulate data kita ni, semua ni. Okay. So next. Okay. So ini ada beberapa contoh penggunaan select statement. So kita akan buat select star tanda asterisk ni. Biasa student disebut star jadi itu ada tanda asterisk. So select asterisk from student maknanya list all row and all columns from a table. Jadi bila kita kata select all, ini kita sebut select all lah simbol yang digunakan adalah yang ni. Jangan guna perkataan all dalam SQL memang digunakan tanda asterisk ni sebagai untuk select semua data. Select all, kita baca select all from student. Maknanya dia akan list semua data-data yang ada dalam table student. Okay.
Okay, so contoh yang kedua, kita select semua daripada student where student ID 12345678990. Jadi maksudnya sini yang select all ni maknanya dia akan senaraikan semua attribute ataupun data-data bagi student yang ini. Kalau kita letak select all ni, select all kita sebut ni. Asterisk ni. Okay, so list all column for a specific row untuk yang ni sahaja from a table. So contoh yang ketiga, okay, kita ada list all row and specific column from a table. Yang ni kita pilih certain column je yang kita nak. Okay, contohnya saya nak senarai nama pelajar dengan dia punya student result dia sahaja. Jadi kita kata kita select student name, student CGPA from student. Jadi kita dapat dua info sahajalah. Kita dapat dia punya senarai nama pelajar dengan dia punya CGPA sahaja. Okay. Kalau yang ini kita senaraikan semua. Kita ada tadi student ID, student name, program dengan CGPA kan ada 4. Jadi dia akan list semula. Kalau macam dalam kelas ni kita ada 29 orang, 29 lah semua kita senaraikan. Okay. Kalau yang ini kita spesifikkan kepada siapa yang kita nak sahaja. Yang ini kita pilih. Okay, so kita pilih hanya kolom mana je yang kita nak senaraikan. Katalah contohnya, saya nak student 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 ni, tapi saya nak tahu dia punya student name dengan CGPA je. Okay, jadi kita boleh tambah. Kita kata select student name, student CGPA from student where tambahlah ni, where student ID. Dia tak ada di error. Betul juga, boleh. Dia ikut apa yang kita nak select tadi. Jadi kena faham balik yang tadi. Yang dekat sini command ni. Select column name list. Column name list from table name list. Where condition list. Jadi sekarang ni yang ni lah. Select yang ni column name list from table, okay, where dia punya condition, syarat dia ni. So nanti next syarat ni lah yang akan kita bincangkan banyak, where ni banyak untuk dalam DML. Okay, so far so good. Boleh ya? Boleh dengar clear lagi ya saya? So saya kena keep track lah, takut kita punya line terputus kan. Nanti saya cakap seorang kan, you all tak dengar saya punya lecture. So far okay ya, boleh faham ya? Okay, so next. So untuk dalam kita punya meet ni, saya boleh boleh cerita je lah macam ni dulu nanti nak tunjuk pun agak sukar juga nak tulis-tulis ni. Saya pun tak cukup tools untuk nak boleh nak lukis-lukis semua. Tapi kalau you ada soalan, you just interrupt je lah kalau tengah saya bagi lecture, you ada soalan, you onkan you punya mic tu Jangan tulis kat chat ni, kadang-kadang saya tengah ajar-ajar, saya tak perasan apa soalan you tanya. You boleh tanya je. Kalau you tak faham, you tanya je saya. You boleh tanya Jangan tunggu sampai habis lecture kan susah sikit So semasa saya bagi penerangan ni, kalau rasa tak faham, you just turn on your mic tu, you tanya. Okay? Kalau tak nanti saya terang je lah dengan andaian semua orang faham lah apa yang saya terangkan. Kalau you have any question, you can ask. Bila-bila masa je sebab saya tak nampak pun ni awak online tu. Okay? Okay, seterusnya kita masih lagi dalam select statement. Habis sampai slide yang itu semua dia tak lari daripada select from where. Select from where tu je. Okay, so from this example kita ada select. Yang ni example yang lain kita ada table product dengan kita ada table vendor. Okay, so contoh ni kita select product daripada table attribute for vendor code 121344. Okay, so ini melibatkan dua table yang ni. So kita akan select
So ini adalah di bawah multiple table ya. Saya tunjuk, saya baca je lah kat sini ya. Saya terangkan. Dia boleh besarkan tak? Boleh nampak kan ya, sebab dia kalau tak nanti dia keluar. Okay, so saya cuba. Okay. Just nak bagi faham je dia punya SQL ni. Selebihnya anda kena buat exercise lah, kena tulis. Okay, so select P descript, dia ada bahagian description, dia ada bahagian date, dia ada bahagian price untuk produk. Kemudian kita ada code daripada table code. Maknanya sekarang ni kita nak dapatkan daripada produk ni dan dia punya code dia. Okay, so kita akan senaraikan lah. Jadi bila kita kata select P descript, P indate, P price, indate ya, P price we code from product, so where we code equal to 21344. Okay, so dekat sini kita akan dapat semua senaraian ni lah. Ya, syaratnya kita hanya nak dapatkan kod 21344. Jadi dekat sini dalam arahan ini we code ni adalah dia punya foreign key. Jadi foreign key dia tu memang duduk dekat dalam produk ni ya, dalam table produk. Jadi kita akan select from product je ya. From product where we code dia adalah 21344. Okay. Okay. So next, okay, kita dah habis bahagian select from where. Sekarang kita nak fokus dekat bahagian condition list. Okay, yang banyak kita bincangkan slide yang seterusnya ni adalah dekat sini, dekat bahagian condition list ni. Okay. Tadi yang kita buat condition list kita adalah berdasarkan kepada yang ni. Where student ID equal to yang ini, okay. Satu je baru kita tengok, dan satu lagi contoh tadi kita kata where we code dia adalah 21344. Jadi disenaraikan semua yang 21344 sahaja. Okay. So next we have another command ya, kita panggil sebagai mathematical operator using mathematical operators. Okay. To restrict the selection. Ya, so ini lagi spesifik lah ya, data yang kita nak senaraikan. Okay, so sama juga apa-apa function language yang kita gunakan dalam programming ya, dia tidak lari daripada konsep asas ataupun basic daripada mathematical function. Okay, so equal kita gunakan simbol yang sama, equal, less than, okay, simbol yang sama, less than and equal to. Okay, less than and equal to, greater than and equal to, not equal. So ini adalah simbol-simbol yang digunakan pakai dalam arahan kita di bahagian condition list kat sini. Okay, syarat yang kita nak tentukan. Alright, so kalau anda lihat example ni, boleh nampak ya dekat screen tu ya, boleh ya. Okay, so example kita select all, tadi kita dah tengok select all, ini kita baca select all ya, bentuk asterisk ni, select all from student where student CGPA greater than 3.5. Jadi apa agak result yang kita akan dapat, list yang akan, output yang kita akan dapat. Dia susah sikit ni, student membisu. Ya, jadi kena. So apakah output daripada command ini? Sila jawab. Select all from student where student CGPA greater than 3.5. So what is your output? You can type your answer ya dekat chat tu. Yang ni, apa jawapan dia bila kita buat command ni? Ni. Are you there, class? Okay, 3.5 ke atas. Nur Azah. Student data with CGPA greater or equal to 3.5.
So yang ni lebih tepat ya, jawapan Izzati lebih tepat, greater or equal, sebab yang ni greater or equal. Okay, kalau Nur Azhar lebih dari 3.5, maknanya 3.5 dia tak ambil kira nanti sebab tapi kita ada yang ni. Itu sebabnya saya perlukan respon dari awak, maknanya faham ke tak? Okay. Jadi kalau Nur Azharnya jawapan dia salah lah, dia kena CGPA greater or equal, ikut ni dia punya simbol ni tadi ni. Jadi dia akan senaraikan semua pelajar yang mendapat CGPA lebih besar atau sama dengan 3.5. Okey, faham ya Nur Azhar Okey. Kadang-kadang kita jawapan dia betul tapi tidak berapa tepat. Maksudnya macam tu. Betul tapi tidak tepat. Macam you jawab matematik lah kan, orang maths kan semua kena tepat kan dia punya pengiraan. Jadi kena itu sebab dia tunjuk kat awak dulu yang ni simbol-simbol ni kena faham dulu, greater than or equal to. Jadi kadang-kadang ada soalan dia bagi awak dia punya arahan ni, command ni, dan dia minta anda what is the output from that command. Macam tu untuk soalan pun dia boleh manipulate macam-macam soalan dalam SQL ni kita tak boleh nak agak juga apa dia nak tanya sebab dia boleh any output any data yang boleh kita nak keluarkan. Okay, so far so good. Okay, so next kita tengok arahan yang seterusnya. Kita select ni lagi banyak lah ya. Yang ini contoh yang produk dengan vendor tadi. Kita ada description, indate, indate-nya price dan code from product daripada table product. So where we code not equal to, sini tengok not equal to. So maknanya dekat senarai ni nanti dia akan keluar output kita semua we code kecuali 21344. Tengok kat sini tak ada kan, 21344 tak ada. Jadi kita nak senaraikan semua maklumat berkenaan dengan kita punya produk ni kecuali yang kodnya adalah 21344. So dekat sinilah function dia. Kita punya condition list tadi. So sini yang kita manipulate kan ni. Okay. So boleh faham dah boleh nampak dah macam mana structure untuk SQL. Okay. Ni yang bagi yang baru-baru jumpa lah So lepas ni senang je sebab dia kata SQL is easy to learn. Okay. Okay, next kita ada select product table attribute with a price restriction. Okay, so sini price restriction. Oops, lebih pula. With price restriction. Okay. Okay, so kita ada price description, price on hand. Biasanya kita buat PP ni untuk refer pada price lah sebab kita ada banyak sangat table jadi kita kena assignkan nama yang senang untuk kita nak refer. Macam kalau kita tulis descript, kita tulis minimum price, macam ni kita tak tahu dia untuk table yang mana. Okay, so that's why dalam SQL kalau you tengok command ni biasa dia akan assignkan nama bagi table dia. P underscore tapi kena letak underscore lah dia tak boleh ada ruang kosong nanti error. Dia kena ada tanda underscore kat sini. So P descript, P on hand, P min, P price merujuk kepada table product. So where P price less than 10, maknanya kita nak senaraikan maklumat berkenaan dengan ini adalah semua variable yang kita nak listkan. Bila select ni list ni kita ada description, on hand dengan minimum dengan price kat sini. Jadi kita akan senaraikan semua produk yang harganya kurang atau sama dengan 10. Okay, so faham tadi Azhar? Okay nah? So kena tengok simbol ni less than or equal to tadi. Okay. So kalau kita tengok less than or equal to, kita tengok dia punya price. Kat sini dia tak adalah contoh yang 10 betul. Jadi 9.95 masih dikira kurang daripada 10. Jadi dia senaraikan. Okay, so next. Okay, habis bahagian logical operator.
So nanti you manipulate kan lah, saya tunjuk sikit je contohnya. Kalau yang lain ni sama juga, kalau you nak dapatkan equal ke less than kan. So dah faham lah ya. So kat sini je kita manipulate data. Okay, so select from where. Okay, so next kita move to logical operator, restrict the selection, pilihan, selection. Yang ini restrict the selection gunakan mathematical operator. Okay, so yang ini kita nak gunakan logical operator. Okay, so logical operator ni orang matematik tengok je, kacang je kan, faham dah. And or not. Jadi saya tak payah nak explain details, kita pergi terus kat sini. Okay. Kita tengok function dia pun ni mudah je. So seterusnya awak boleh agak dah. Okay, saya tak explain pun you dah boleh faham kan. Okay, so saya assume je ya, semua orang boleh faham ya. Nak-naknya bulan-bulan Ramadan ni kan, hati bersih, jiwa tenang kan, belajar senang masuk. Okay, so kita select all, ni semua dah faham, select all from student where student CGPA greater than 3.5 and student program equal to CS241. So what is your output? Saya nak tengok siapa yang jawab lagi. Wait, what is the output from this command? Apa output kita? Where student CGPA greater than 3.5 and student program CS241. So what is your output from this SQL command? Ada siapa yang jawab tak? Saya nak check. Select all from student. So where student CGPA greater than 3.5 and student program equal to CS241. So what is your output from this command? Saya nak orang lain pula lah jawab, janganlah dua je yang ada ni. Dekat line ni ada. Kalau dalam kelas ni saya dah panggil seorang-seorang nama bagi jawapan ni. Saya nak buat macam dalam kelas lah dah. Boleh panggil. Okay, Zulaika. All CS241 student with CGPA greater or equal to 3.5. Okay, all data, Nur Aiman, which data has greater than, alright. Okay, Nur Naimah. Okay, equal to, okay, correct. Faham lah, maksudnya semua orang dah faham. So saya dapat, saya punya sampel data lah ni Zulaika, Aiman dengan Naimah. Okay, betul. Okay, jadi dia akan senaraikan semua pelajar yang mendapat CGPA greater than or equal to 3.5 dan dia mestilah dari program CS241 sahaja. Alright. So now you dah faham kan apa dia SQL ya, SQL. Ni je lah arahan dia. Okay. Alright. Okay, so far so good. Okay, so next kita move, dah boleh laju lah ni ya. Tadi 20 km, sekarang dah 50 km, sekejap lagi kita boleh naik ERL lah. Okay. Okay, so tadi kita ada arahan N, contoh N yang ni O. So macam saya katalah orang matematik dia faham ya. Kita select tadi description, indate, price, we quote from table product. So sekarang kita ada O. Ya, O you faham lah kan, sama ada yang ini ataupun yang ini. Jadi dalam SQL dia akan senaraikan lah kedua-duanya. Okay, so ini contoh data yang ada. Jadi dia akan record sama ada 2134 ataupun 24288. Dua ni saja yang akan disenaraikan. Jadi commandnya kita gunakan OR, logical operator OR. Alright. So faham ya? Dah jelas dah. Okay, so next. Okay, saya boleh laju dah ni. Okay, good. Aiman, siap gelak lagi nah. Gelak-gelak juga, jangan lari ya. Nasib baik puasa kan. Kalau tak saya cakap seorang saya tak tahu pergi mana, pergi dapur ke pergi mana kan. Tapi bagus juga ODL ni. Sebenarnya kita relax je. Ya? Lagi fun sebenarnya. Cumanya bila kalau online tu, kalau
you tak respon, jadi seolah-olah macam saya seorang-seorang je. Kalau macam ni, bila saya tanya, you jawab, adalah respon macam tu. Jadi kita pun rasa macam ada orang punya kan. Okay, so next kita gunakan logical AND. Tadi logical AND kita satu je. Okay, so ni. So N satu, N ni, CGPA dengan ni. Sekarang ni kita akan lagi advance lagi lah. Kita akan gunakan combination of mathematical function, yang ni mathematical function dengan logical operator. Okay. So ada dua keadaan. Satu, kita akan check price less than 50 and date dia mestilah lebih daripada 15 Januari 2004. So ini saya tak payah tanyalah sebab dah ada jawapan kat sini. Yang tadi tak ada jawapan. So jawapannya dah ada diberi di sini. Okay. Dia akan senaraikan ada dua syarat yang perlu dipatuhi. Pertama, harga perlulah kurang daripada 50 dan tarikh dia keluarkan mestilah lebih daripada 15 Januari. Okey, soalan saya. 15 Januari 2004 tu termasuk tak dalam list anda? Is it included 15 January 2004 in your list? Tak. Okey. Lagi yang lain? Why? Misha, kenapa tak masuk dalam list kita? Okay. Not equal. Okay. So not equal kat sini ya. Okay. Betul. Ya, Misha. Wah, Misha Omar ke? Student ya, kalau dia letak ni. Bila you letak you punya nama-nama glamour tu, saya dah lah tak susah nak ingat nama awak. Ya, bagi nama glamour lagi. Okay, so next. Habis dah? Bahagian tu kita pergi lagi kepada between is null, like, in, exist. Dia macam saya kata, dia senang ya. Cuma kita manipulate tu sebab dia kata data manipulation language. Kita manipulate kan kita punya arahan tu ya untuk dapatkan apa list report yang kita nak. So from this query yang tu kita akan buat report kita ya. Jadi you buat query dulu baru kita akan dapat report. So dalam Access tu ada 4 objek. Kita create table, kita create kita punya form. Form tu untuk input data lah, untuk interface ya. And then kita akan buat query. So from query inilah kita akan buat kita punya report. Okay. Nama saya Misha Nina, betul. Okay. And Miza, ada penyokong rupanya ya. Saya lawak je. Jangan marah. Okay, ada student saya buat test hari tu kelas FSPP ya, student polisi. Okay. So dia dah lah salah nak bagi nama Mira Filzah. Macam tu juga, rupanya memang nama dia Mira Filzah. So ini apa? Misha Nina. Pandai parents dia bagi nama Okay. So using special operator to restrict selection. Yang ini special operator. Yang mula tadi kita buat apa? Mathematical function. Lepas tu logical operator and or not. Kemudian special operator. Okay. So kita akan gunakan between to define the range limit. Between lah ya. Define. Ini kita akan gunakan ni perkataan ni. Ya. Kita akan guna yang ni. Okay. Ejaan ni pun kena sama. Is null. Check whether an attribute value is null. Ya, adakah dia ada data ke tak ada data. Jadi kita akan gunakan is null. Kita akan gunakan like. Perkataan like. Bukan dalam Facebook je like ya. Dekat dalam query ada like. So like ni digunakan untuk check for similar character string. So dipanggil sebagai wildcard. Kat sini ya. Sebagai wildcard. Okay. Ini saya besarkan sikit kata ni wildcard. Okay. In sorry. So in to check whether an attribute value match a value contain
Perasan contain within subset of listed value. So in dalam senarai itulah dia akan check in, nanti kita akan tengok contoh. Exist, check whether an attribute has a value. Exist. Bila dah cakap banyak ni, bila cakap apa ni English dia jadi tak betul sikit. Conditional like must be used in conjunction with wildcard. Yang ni tadi like ni dia kena sehati sejiwa dia kena sama ada wildcard tu anda gunakan tanda persen atau ke tanda underscore. Ada maksud dia. Kalau anda tanda persen maksudnya means any and all following character are eligible. Kalau underscore means any one character may be substitute for the underscore. Kadang-kadang kita ada data yang melibatkan tanda underscore kan. Jadi dalam SQL dia tak faham macam kita bagi arahan bercakap ni. Dia kena programming lah dalam bentuk programming, computerized. Jadi dia very details dan very specific command. Dia macam robot lah dia bagi arahan, kita bagi arahan dan kita akan dapat output. Kalau kita tak dapat output maknanya arahan awak lah yang salah robot dia tak boleh fikir, dia ikut arahan apa yang awak tulis. Alright, so we look at the examples. Select all from student where student CGPA between 3 and 3.5. So apa maksud dia? What is your output? Jawab cepat-cepat sikit supaya kita boleh kejar masa. So saya nak dengar jawapan awak je ni. Cepat. Apa output yang awak akan dapat? Where student CGPA between 3 and 3.5. Kelas, cepat kelas. Jawab. Student data with CGPA between, itu tak menjawab soalan. Itu you menyalin soalan. So dia kena tulis list of, dia kena ada list list of student who, dia kena complete English punya description tu list of student who get student CGPA between 3 minimum 3 and maximum 3.5. Dia kena explain macam tu. Kalau you dapat soalan dia nak tanya tu dia kena spesifik, kena jelas jawapan dia. Alright. So next, select all from student where CGPA in. Ni tadi perkataan in. 3, 3.2, 3.5. Apa maksudnya? Kita tengok definition dia tadi. In. Check whether an attribute value match a value contained within a subset and listed values. Cepat-cepat. Siapa yang ada kelas pukul 10 boleh masuk kelas lah saya rasa kalau you ni saya akan teruskan saya punya explanation, nanti saya akan sharekan lah sebab nanti kita boleh habiskan kita punya syllabus. Okay. So siapa yang boleh join terus kita punya kelas boleh join terus sebab sekarang dah 9.43 So if you have another class you can left the meet dan saya teruskan explanation saya. Okay, so yang ini bila in maknanya kita akan pilih yang kita senaraikan sahajalah. Jadi dia akan listkan student CGPA yang mendapat 3 point, 3.2, 3.5. Very specific for this particular figure. Kalau dia dapat 3.1 dia tak akan listkan. Dia akan listkan yang ni sahaja. So beza dia dengan where, kalau where student CGPA equal to 3.0 maknanya kita hanya dapat satu saja. So now bila kita ada a list of pilihan, jadi kita gunakan in. Maknanya kita boleh pilih lebih daripada satu number lah lebih daripada satu data ni. Okay.
Next slide, select all from student where student name like A percent. Ni tadi kan wildcard tadi kita ada ni. Jadi bila like ni student name dia akan senaraikan semua pelajar yang bernama huruf A di hadapannya. Yes, betul. List of student which student name start with A. So, siapa yang start daripada A semua dia akan listkan. Ya. Selepas A ni dia tak kisah apa-apa pun nama awak dia akan listkan. Okay, so itu kandungan like. So next kita ada like A underscore. Tak semestinya A lah, mungkin you boleh buat macam ni ya. Contohnya kalau you buat bermula dengan AL, jadi nama pelajar yang mesti dia start dengan A dan L. AL baru dia listkan. Kalau dia kata A saja, kalau dia kata Misha contohnya, Misha persen, maknanya semua pelajar yang start dengan nama Misha dia akan listkan. Kalau tak sama dia tak akan list. Okay, so ada kelas, alright. So siapa yang ada kelas boleh ni ya, boleh continue dengan ada kelas yang lain. Okay, so siapa yang tak ada kelas boleh stay saya nak terangkan sampai habis lah. Okay, so then like sama tadi. Then kalau dia ada underscore dia akan senaraikan lah. Kalau dia start dengan B, dia letaklah B. Kalau dia start dengan katalah Ahmad underscore. Jadi dia akan letak semua nama pelajar-pelajar yang ada Ahmad dan ada underscore sebelahnya. Okay, so kalau you dapat like macam ni. Okay, so like okay, so saya besarkan sikit. So like ampersand A ampersand. Maknanya ada perkataan lain ni macam contohnya Badaria. Apa lagi yang nama? Tak boleh nak ingat lah. Maria. So ni satu perkataan diikuti dengan huruf A dan diikuti dengan nama yang lain-lain. Jadi itu senarai lah. Very spesifik. So yang ini dia akan pilih ni huruf yang kedua, karakter yang kedua mestilah A. Kalau nama you Ali, tak termasuk lah. Kalau nama you Nadia, yang kedua A kan, dia akan senaraikan lah Nadia. Kalau Ali tak masuk. Sebabnya dia kata huruf yang kedua mestilah huruf A. So yang ini, huruf yang ini adalah A, lepas tu dia tak ada berapa banyak pun dekat sini dia akan keluarkan nama. Yes, kena kalau you buat uppercase, soalan bagus ya daripada Naimah. Huruf tu memang kena uppercase ke? Kalau you buat A kecil dia akan keluar A kecil lah. Kalau setelah contoh nama you siapa? Naimah kan, Naimah. Kalau you punya dalam list tadi, bila you key in data, you letakkan nama you and A tu huruf kecil, dia tak akan senaraikan. Sebab saya kata SQL dia case sensitif. Kalau dalam list tadi yang awal tadi kan, bila kita input data kan, kalau you kata Naimah and A tu huruf besar, baru dia senaraikan Naimah tu dalam like tadi. Kalau A tu huruf kecil, dia tak kira. A besar dengan A kecil adalah dua benda yang berbeza, a different character dalam SQL. Kecuali kalau dia bukannya case sensitif. Ada juga yang Oracle, dia tak kisah huruf A ke, huruf A kecil ke, huruf A besar ke, dia still terima. So dalam kita punya perbincangan kita assume dia hanya pilih yang huruf A besar je. Dia ada sistem yang dia tak case sensitif. Depends pada software yang kita guna. Faham Boleh Okay, so next kita buat arithmetic operator. So ni yang keempat Mula-mula tadi mathematical function. Lebih besar, lebih kecil. Lepas tu kita ada logical and or not. Lepas tu kita ada special case between, in, like tu. So now yang keempat, arithmetic operator. So untuk arithmetic operator, so ini to do computation in a select statement. So yang inilah yang perlu ada salah satu function dalam anda punya projek. At least kena ada pengiraan dalam projek awak nanti. Kena kira. So itu dia punya strength untuk sistem kita. Memang requirement dia. You kena buat calculation.
at least you buatlah calculation, you beli berapa balang kuih, berapa harga dia, dan you calculate lah. Ada calculation sekurang-kurangnya, ya, ada calculation. Tapi kalau you ada more than one atau two lebih lagi, tu lebih dah lagi markah you akan dapat, ya. So itu cara kita menilai untuk pemarkahan bagi anda punya projek nanti. Alright, so ini pun mudah, ya, bagi orang matematik dah biasa, cuma guna simbol je lah. Untuk add kita gunakan simbol plus, okay, subtract kita gunakan simbol minus, divide kita gunakan backslash ni. Okay, dia tak ada tanda simbol bahagi tu, jangan cari, ya, tak ada kat keyboard kita tu. Okay, kita gunakan backslash untuk division. Okay, multiply kita gunakan simbol asterisk ni, yang bintang ni. Okay, to the power of kita gunakan yang ni, simbol yang atas. Carilah dekat keyboard tu simbol yang betul, ya. Kalau nak buat nanti, ya, dia punya projek. Alright, so example masih lagi, dia tak lari, select from where. Select from where, okay? Okay, so now kita select lecture name, lecture faculty, kita nak kira salary dia. Okay, so mungkin kita bagi bonus kat sini, ya. Kita bagi bonus dia. Jadi kita letaklah percentage berapa from lecturer. So this is the calculation. Macam saya sebut awal dulu lah, kalau awak ingat, ya, masa kita buat dalam lab tempoh hari, ya, masa dekat kelas kita, okay, virtual ni face to face class, ya. Saya kata kalau nak buat calculation kena buat dalam query, kan. Dia tak boleh letak dalam table tu, itu memang restriction lah dalam access ataupun dalam command-nya. Ya, itu sebabnya kita gunakan SQL, ya, untuk buat kiraan. Okay, jadi dia akan senaraikan nama pensyarah, nama fakulti dia dan dengan gaji yang dia naikkan. Okay, so contohnya, contoh sahaja, kalau gaji dia 1,000, jadi 1,000 dia darablah dengan 1.10. So maknanya salary yang asal ni dah adalah data dia, kita dah key in dah, ya, dalam original data tadi yang ke atas tu, kita dah masukkan value dia. Sekarang tinggal lagi kita, mungkin dia dapat bonus ke dekat sini, ya, jadi kita akan bagi gaji dia, ya, from lecturer. Okay, so itu untuk calculation lah, jadi kita akan gunakan SQL, ya, arahan untuk arithmetic operator. Okay, so next kita ada alias. Okay, so kita pergi example dia, select lecturer faculty salary equal to 1.10 S, dia ada perkataan S ni, AS, ya, bukan Amerika Syarikat, S, AS increment. Okay, so macam mana perubahan dia? Jadi dekat sini untuk S ni, alias ni, okay, so yang ini sebenarnya dia akan jadi kita punya nama dekat kita punya atas tu lah. Okay, so contohnya saya buatkan, saya insert sini, ya, blank kosong. Okay, so tadi kita ada lecturer name yang ni, okay, yang ni, ya. Okay, so saya copy yang ni, saya nak tunjuk ni. Okay, so saya besarkan. Nanti dekat kita punya list lah, bila dia keluar output dia, ya, dia akan keluar macam ni. Okay, so katalah tadi kat atas ni kita ada lecturer name. Okay, so kita buat sini lecturer name. Okay, kemudian kita ada faculty. Okay, so nanti dekat situ dia akan keluar S ni, kan, S ni akan jadi dia punya fig kat atas ni, macam ni. Okay, so saya buatkan, ini bentuk output yang akan dapatlah, susah sikit sebab kita tak buat dalam sistem. Kalau dalam sistem biasanya saya tunjuk dah, siap nanti akan faham. Okay, so katalah contohnya lecturer Azlina. Okay, so kita ada fakulti, okay, katalah FSKM. Okay, so nanti dekat sini lah, yang ni, yang tadi S ni, kan, yang ni S. Increment ni sebenarnya dia nak buat header dia ni, header ni increment. Katalah tadi 1,000 darab 1.1 dapat berapa, ya? 1,110 kot. Lebih kurang lah. Betul ke? Lebih kurang je lah, kan? Jadi kat sini, yang ini, yang S ni, penggunaan S tu. Dia akan keluar ni lah. Jadi kat bawah ni nanti adalah senarai orang lain lah. Katalah Dahlia, contoh dia, ya. So Dahlia, katalah fakulti dia FSPP.
So nanti gaji dia katalah increment 2. Okay, jadi apa yang dia nak tunjukkan adalah penggunaan dekat sini, alias ni. Bila awak gunakan perkataan S ni bermaksud kita nak bagi tajuk dekat bahagian ni, sebab dalam kita punya attribute tadi kita tak ada attribute pengiraan kan. Jadi kita akan assignkan a new column, a new column bagi untuk kita kira buat pengiraan yang kita baru buat dalam SQL. Jadi sebab ni dia perkenalkan perkataan S ni untuk letakkan dalam senarai kita. Okay? Boleh faham Boleh bayangkanlah macam mana list keluar nanti kan. So kalau awak tak buat S ni, katalah you buat macam ni. You buat lecturer, faculty, salary macam yang first tadilah. Macam contoh yang ni kan. Nanti dekat sini dia akan buat expression je. Dia akan tulis sini EXPR ke something macam tu lah. Dia tak ada tajuk. Kan dia tak ada tajuk nanti dalam you punya output. Nanti you try dekat you punya sistem. Dalam you punya access nanti bila you run dia akan keluar ni expression ni. Jadi kita tak tahulah apa benda kat sini Ni memang sistem lah yang akan keluarkan Jadi kita bagi nama dia sebagai increment ni, S increment. Jadi ini akan jadi title dia dekat atas ni. Jadi a new column. New column untuk kita simpan ni. Kita punya ni. Sorry. Okay? Boleh Alright. Okay, so ini contoh yang kedua lah. S total value. So dekat sini lah. Yang ni dia akan, yang saya tunjukkan anak panah ni. Okay, so dia akan jadi kat sini. Ni. Tajuk dia kat atas ni. Okay. Okay, yang lain ni pengiraannya sama je. Yang ni sebab kita kata price on hand. On hand ni kita darab dengan berapa price ni, dia punya calculation lah daripada sistem yang dia buat ni. Okay. So nanti bila you buat you punya project, you kena gunalah perkataan S ni supaya dia ada title kat atas ni nanti, kat kolom ni. Okay. So next. Okay, so query based on multiple restriction. Multiple restriction. Okay. So lagi banyak arahan lah So ada banyak arahan. So select P discrete, V code, P indent, P price from product. So where P indent ini logical ni operator lebih kecil, N dia campur logical operator dengan mathematical, saya pun dah lupa dari operational ke order by. So kita akan restrict restriction ni, restriction. Jadi kita akan gunakan order by. Jadi dia kata senaraikan P discrete, kita tengok output dia kat sini. Senaraikan P discrete, V code, P indent, P price daripada table product. Di mana date dia mestilah kurang daripada 21 Januari. Semestilah semua, tengok sini 20 Januari kan kurang. 20 Januari 2004, mesti kurang daripada situ syarat yang pertama, dan harganya mestilah kurang daripada 50. Walaupun dia kurang 21 tapi kalau harganya lebih besar dia tak akan senaraikan lah. Jadi ada dua syarat perlu dipatuhi. So dia kata sini where we could P code DESC. So ini untuk descending order. Descending order untuk V code. Kita tengok sini 21, 225, 21, 344 secara descending order. Then price code. Mana tadi? P price price. So kedua-duanya akan dibuat secara descending order. So ini. Jadi kita ada order by. So order by ni dia biasanya kita nak buat yang tu sorting. Sorting sama ada ascending or descending order. Jadi kita akan guna order by. Okay.